Assalamualaikum warahmatullahi. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, bukankah kami, kata Allah, telah menciptakan, menjadikan kedua mata, yakni untuk melihat, dan lidah dan sepasang bibir, yakni mulut. Dan kami, kata Allah, telah menunjukkan kepadanya, yakni dua jalan, yakni jalan sama ada memilih jalan kejahatan maupun ketakwaan. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma aftah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, para imam, para muazzin, seluruh jawatan kuasa, para tetamu muslimin muslimah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pada pandangan mata ini, mudah-mudahan muqabbalah pertemuan pada malam ini. Oklah tersebut, kalau tak boleh banyak pun bolehlah juga. Hak mana ada, hak ada depan ambo ni, hak sekadarnya lah. Sengaja ambo ambil rakam bicara ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan peluang yang sangat bernilai sebenarnya. Tajuk malam ini, peluang yang sangat bernilai bagi saya dan kita semua untuk kita guna pakai sebaiknya. Bagaimana saya dan kita semua menyaksikan satu makhluk yang cukup seni Allah jadikan. Allah sifatnya Al-Khaliq, pencipta. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Ini rasmi. Bagaimana Allah Rabbul Alamin, Al-Khaliq, maha menciptakan sekalian ciptaannya, seluruh makhluknya. Sehingga ambo ada Rasulullah berdoa di waktu di malam hari ketika Rasulullah bangun solat malam, di antara 1/3 malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa dengan mafhum doa itu. Maksud doa itu, ya Allah, Dikaulah pencipta langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta
alam ini. Begitu tawajuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasdik secara iman kepada Allah, iman yang benar. Mengakui betapa Allah Maha Pencipta langit dan bumi, segala apa yang ada, yakni seluruh makhluk yang Allah ciptakan di antara ciptaan langit dan bumi ini. Oleh yang demikian, elok juga saya dan kita semua tawajuh ketika kita membaca beberapa ayat. Seumpama kita baca dalam di antara waqaf yang akhir dalam suratul Baqarah pada ayat 255. Biasa juga ambil tanya di beberapa tempat, kalau kita duk baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat tu, kalau disebut sebagai ayat kursi itu berada pada surah apa? Pada ayat yang keberapa? Insya-Allah orang para asatizah, para muallim, orang yang biasa supaya ginilah, orang biasa mari dengar kuliah ni, dia boleh tahulah mana duduknya, tepatnya ayat kursi tu. Baca sokmo dah tiap-tiap kali lepas solat nah. Cuma ayat keberapa, duduk surah mana. Kita pendek ke ringkas ke cerita, maknanya berada dalam suratul Baqarah. Berada pada ayat 255. Orang putih sebut 255. Orang putih sebut lah. Pasal ambil tengok orang sini, dia orang lama ni, dia boleh kecek orang putih. Ada pula segi sebelangnya hok duk luar tu, hok menyaksikan pada malam ni pun ramai hok boleh kecek orang putih. Jadi kena kecek jugalah. Bahasa ni di antara kurniaan Allah, anugerah Allah. Boleh tak apa. Maknanya ustaz ke tok imam ke jatuh kuasa ke, kita sebagai maknanya orang yang mari dalam solatul jamaah maupun hadir dalam majlis ilmu, kita boleh kecek juga orang putih. Dan kita semua ni lah. Cuma jangan terlebih dos sudah. Kadang-kadang dia hidang. Kalau anak entah tu berasa bahasa Arab juga dah. Tapi kalau I and you, nah, you nak pergi mana ni? I nak pergi sini. Berasa kalau kecek duduk di Kelantan lah, kalau kecek gitu. Nak kalau balik Kelantan. Ambo ni baru balik ni. Balik kemari kerana musibah ayah masuk hospital. Jadi ada sahabat kita tanya tadi, mari mana? Dia berkata touch and go lah, maksudnya mari ziarah ayah ni duduk di hospital di Kota Baru sana. Tapi oleh kerana kita ni ada sikit pengalaman asuhan, murabi tok guru ni, dia pesan mu gimana pun biar boleh maknanya ambil peluang je. Peluang apa? Maksud saya pada malam ni, kita sebenarnya dengan saya termasuk kita semualah, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang yang sangat bernilai. 45 minutes to 1 hours sangat bernilai tinggi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya huduru qalbi. Bukan sekadar bawa batin tubuh, tapi kena hidup ke hati ni, dengan hadirnya hati. Kemudian secara iman kita beramal, secara ilmu kita beramal. Insya-Allah peluang keemasan yang ada di depan mata kita ini, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10 tadi. Sebagai suatu mukaddimah bicara malam ini, sengaja kita letak comel sebenarnya kalau kita ni
ambil satu kaedah, letak Al-Quran ni di tengah-tengah kita. Kalau ikut akal fikiran masing-masing, ikut perasaan masing-masing, macam-macam lah. Ada dalam kepala ni, ada dalam hati ni, ada dalam perasaan kita, macam-macam. Kalau 10 orang ada perasaan, 10 orang ada fikiran. Tapi alhamdulillah, Allah ni Al-Hakim, Maha bijaksana. Hak tadi disebut Allah ni Al-Khaliq. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tu biasa amo peringat ke di mana-mana, kadang-kadang tu ayat tu dalam suratul Mulk. Tidakkah dia mengetahui, dia yang menciptakan, dia lebih mengetahuilah hakikat suatu perkara tu. Subhana rabbil azim. Kita semua kena bertasbih. Bertasbih kepada Allah. Maksud ambo kita kena perasan peluang hak terbentang luah ni. Masa yang ada di hadapan kita ni, tu ayat dalam ayat ke-10 tadi. Wa hadainahun najdain. Dibentangkan pada kita ni dua jalan. Kalau ambil natijah akhir sekali kan, dua jalan ni, mu nak ke syurga ke mu nak ke neraka. Cuma Allah nak pergi syurga dan neraka ni adanya peluang keemasan. Bukan biasa kita sebut, ramai para asatizah sebut dan kita sendiri dengar, peluang keemasan. Sebenarnya peluang tu lebih pada nilai emas lagi. Lebih daripada nilai berlian, permata dan sebagainya. Mana buktinya? Hak masyhurnya, ada di antara asatizah dia akan ambil contoh, seumpama mengambil masa hanya lebih kurang 5 minit more, melakukan solat 2 rakaat di waktu bila? Di waktu fajar. Ketika azan subuh berkumandang, sebelum nak mendirikan solat fardu subuh tu, kita orang yang berilmu ni gagah ke diri kita dengan kekuatan hati. Hak boleh melakukan amal-amal ketaatan, amal sunnah ni sebenarnya dia duduk di hati sebenarnya. Bila hati ni bersarangnya ilmu, bila dalam dada kita ni bersarangnya iman, insya-Allah dengan ilmu yang benar, yang sahih, yang hasan lagi sahih dan sebagainya, insya-Allah ambo sangka baik kepada antum semua, kalian semua, betapa bernilainya 2 rakaat di waktu bila? Di waktu fajar. 2 rakaat solat sunnah itulah mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada isi langit dan bumi. Nak royaknya masa yang berkaitan dengan pengisian dalam masa tu, pengisian amal yang berkaitan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak royak ni pada malam ni peluang yang sangat bernilai. Kalau atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan lebih bernilai daripada langit dan bumi. Jadi rasmi pada malam ni tu baru imbas kembali kita kepada nilai masa yang Allah bentangkan kepada saya dan kita semua sebenarnya sangat bernilai tinggi. Yang biasa kita sebut, para asatizah sebut, para muallim sebut, peringatkan kita semua, kita ni sampai satu peringkat nanti di dalam satu halaqah yang akbar, di dalam satu halaqah akbar nanti, subhanallah, iaitu di yaumul mahsyar, yaumuddin. Yaumuddin itu juga disebut sebagai yaumun nadamah, hari penyesalan. Semua orang akan menyesal.
termasuk yang bercakap, termasuk yang mendengar. Hatta sesiapa pun dia, hatta dia mempunyai ilmu, hatta dia beramal dengan kesungguhan, mujahadah, dia giat beramal. Apatah lagi kalau andai kata dengan lafaz awam pada malam ini, iaitu siapa pun sebenarnya, apatah lagi kalau seseorang itu dia dalam keadaan melakukan amal-amal tertentu, sehingga kadang-kadang amal ini dia terjerumus. Dia panggil ada mukmin yang muttaqin. Ada mukmin, orang yang beriman yang muttaqin. Muttaqin ni orang yang bertakwa. Ada juga orang mukmin yang asi. Yang asi. Ada masa dia buat baik, tapi ada masa dia campur gaul dengan buat hak tak comel. Ada, maaf sebut dah. Orang masjid ke orang surau kadang-kadang ni in case lah, kes yang terpencil. Mari semaya jemaah ni, mari dalam halaqah ilmu ni, tiba-tiba didapati satu tabiat hak dia ulai-ulai buat, gapo dia? Di antara contohnya, insya-Allah waliyazbillah tidak ada orang di sini mungkin sifat tu. Dia apa? Dia beli nombor. Orang jemaah pergi beli nombor. Dalam Ramadan dia boleh beli lagi. Ni di negeri lain ni. InsyaAllah di Kelantan, insyaAllah bebas daripada perjudian. Tiket nombor tu lah. Tapi ada juga, ambil dengan laporan pada satu peringkat sebelum ni, ada juga orang Kelantan ni pergi beli nombor ni sepadan. Dah tak boleh sini, dia pergi sebelah negeri merentasi sepadan tu. Dia pergi beli nombor, dia kirim dengan driver taksi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada iman, tapi iman dia tu jadi dok emas sebelah. Tergugat kerana kepercayaan dia. Tapi kalau jatuh siapa perekat diulai-ulai buat perbuatan tu, dia jadi jatuh mana? Hukum dia. Bimbang-bimbang jatuh ke syirik. Kerana kita secara ilmu lah, kalau kita duduk bertenang sekejap, siapa yang memberi rezeki ni? Ar-Razak. Sifat Allah juga, maknanya maha pemberi rezeki. Tapi dalam masa sama, kadang-kadang segelintir orang ni, bukan sebahagian orang, tapi segelintir orang ni, dia tak perasan. Dia terperangkap dengan satu waswasil khannas, sehingga menimbulkan suatu perasaan yang disebut waham. Dan akhirnya dia mengikut bisikan hasutan itu, kecenderungan itu, akhirnya dia ulai perangai tu sampai perekat dia tak sedar, dia menafikan apa? Hak Allah yang maha pemberi rezeki. Ha makan minum, ha pakaian, ha kehidupan rasmi kita, tasdik iman kita kepada Allah, dialah segala-galanya pucuk segala rezeki ni. Tiba-tiba ada segelintir orang yang beriman ini terjejah amal dia dengan kerana apa? Itu tadi berkaitan dengan imannya. Iman dia. Jadi orang lagu ni dia panggil mukmin yang asli. Semaya, solat, tapi bercampur gaul dengan benda yang haram. Itu contoh-contoh. Jadi kita nak tumpu sikit tentang peluang sebenarnya. Peluang depan mata hamba sendiri, ya Allah Rabbi. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan saya dan kita semua dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kita perhatikan mata Allah ciptakan ni? Sebenarnya mata ni satu ciptaan Allah yang begitu seni, yang kita semua kena tengok diri kita lah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah Al-Hujurat, sila semak hamba kecek ni betul ke tidak?
InsyaAllah siapa berasa dia nak dengar, boleh sebut, nanti kita kongsi di Facebook ni lah. Ni malam ni Facebook live. Satu dunia boleh dengar. Jadi terlepas kecek malam ni kalau nak peringat balik, nak jadi rujukan sama ada dalil Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW maupun doa, boleh flashback balik. Copy, share dan sebagainya lah, tak apalah. Sengaja hamba rakam malam ni, walaupun kita ada sekadarnya malam ni, insya-Allah hasil daripada hikmah hamba duduk sini, maknanya orang lain boleh tupai dengar juga. Subhana rabbiyal azim. Apa tadi tentang mata. Tadi ayat berkaitan dengan surah Hujurat. Mengapakah kamu tidak perhatikan diri kamu sendiri? Ada pada batin tubuh kamu sendiri. Dalam surah Al-Balad tadi ayat 8, Allah ingatkan kita, beri peringatan kepada kita, kalau kecek Kelantan lah, bapa mu tak tengok matamu sendiri? Matamu sendiri, subhanallah. Ada kisah masyhur bagaimana seorang ahlul abid, dia beramal sehingga dia cagar ke amalan dia. Dia cagar ke amalan dia untuk dia masuk syurga Allah. Tiba-tiba ringkas cerita, Allah ni Maha Al-Adlu. Dia pun sifat Allah ni Maha Adil, ditugaskan pada malaikat. Kalau gitu, kira hisab. Berpuluh tahun dia melakukan amal ketaatan si abid ini. Dan dia yakin dia dengan amalan soleh, amalan ketaatan dia kepada Allah itu, dia boleh cagar untuk melayakkan dia masuk syurga. Ringkas lagi cerita, bila ditimbang, timbang sebutir mata duduk alik timbangan mizan belah kanan ni, kemudian amalan dia sebelah kiri lah, gitulah lebih kurang ni, timbang, subhanallah, rupanya berat lagi sebutir mata ni. Tak boleh nak tindih dengan amalan ketaatan yang kita buat. Anugerah Allah ni, subhanallah, dengan mata ni peluang saya dan kita semua untuk buat amal. Mana amal mata ni? Subhana rabbiyal azim. Mata ni ada perintah dan larang dia. Mata ni sendiri ada perintah dan larang dia. Kita ingat hukum hakam ini, dia duduk mana? Dari segi amali zahiriah. Amali zahiriah. Tu sekarang cabangnya. Tapi nak royaknya pada mata ni ada juga. Maknanya dia panggil perintah, ada perintah larang, ada perintah, ada larang dia. Atas butir mata kita dua butir ni. Hatta kalau orang tu ada sebutir mata dia OKU, ada sebutir mata. Atas sebutir mata tu pun ada perintah dan larang. Mana perintahnya? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala maknanya rasmi kan, kita agenda kehidupan kita ni pengabdian kepada Allah, sebagai hamba kepada Allah, bukan hamba kepada syaitan, bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba kepada madiah. Kita ni hamba Allah. Bila kita secara ilmu kita menyadari kita ni hamba Allah, baik kita guna pakai. Allah ni sebagai pencipta, dia menciptakan mata kita ni, maknanya ada perintah dan larang dia. Perintah dan larang ni, perintahnya maknanya kita melihat perkara-perkara yang memberi manfaat dunia sampai akhirat sana. Itu perintah dia. Larangnya kita kena apa? Hadkan mata kita ni daripada melihat sesuatu yang ditegah ataupun dilarang ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan mata saja, termasuk lidah, termasuk telinga yang mendengar, termasuk tangan dan kaki yang diguna pakai, termasuk akal fikiran yang berfikir. Tu molek juga hamba masuk bab tafakur sedikit malam ni. Subhana rabbiyal azim. Rupanya mata ni, ya Allah Rabbi, kita dengan kita melihat, kita boleh sahih akhirat. Mana dia punya peluang
peluang yang bernilai dengan melihat mata. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, biasa ni hamba bawa hujah ni di beberapa tempat, oleh kerana tempat ni the first time I come here. Putih sebut. Pertama kali, barangkali hak ni yang terakhir ni. Ada. Kena ke tidak dengan selera orang sini hamba tak tahu. Barangkali orang sini dia biasa makan, dia panggil seafood, western food. Jadi kita ni gagah bawa gula gitu lah, gula ikan kering ke, lalu kena tidak gula kawah tu pun tahu masuk ke tidak, wallahu a'lam. Jangan orang kampung lah ni dia biasa western food, seafood, dia biasa. Subhana rabbiyal azim. Apa tadi? Allah Rabbi, dia bab musyahadah, menyaksikan. Mata kita ni, ayat Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan, ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala saja Allah mari ke gapo ungkit dia kepada kita semua. Bagaimanakah langit ditinggikan, bagaimanakah gunung ganang ditegakkan, bagaimanakah bumi dihamparkan. Dalam surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ni te'emeh sunnah baca, itibak sunnah. Ketika bila? Ketika Aidul Fitri, Aidul Adha. Termasuk pada hari Jumaat. Termasuk kita ni juga sunnah kita baca ketika solat witir. Ingat ni dah. Sunnah sebenarnya sunnah muakkad, sangat dituntut. Jangan tinggal solat witir tu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri maknanya pun itibak sunnah. Melakukan solat witir pada setiap malam, sama ada sebelum tidur ataupun sebelum azan subuh. Pilihlah mana-mana tu, maknanya solat witir. Solat witir. Baik. Nak sebut apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tentang apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kita bab tafakur, bab berfikir. Bab berfikir ni dia akan timbulkan suatu rasa hati kita dengan Allah. Kalau orang lama sebut, dia panggil juzuk ma'rifah. Pengetahuan kita dengan siapa yang sepatutnya kita aulawiyat utama ke hubungan kita dengan siapa. The first step mana hubungan kita dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kena kuat. Pasal lama dah hidup ni. Lama dah hidup. Umur hamba sendiri hampir maknanya baru sambut hari lahir semalam. Kalau ikut tahun Masihi 15/7, tahun 74. Jadi demo kira sendirilah. Tahun 74, 15/7 semalam. Jadi duk pakat ucap selamat hari lahir dah kan. Sahih. Nak sebut apa? Mata dah sepatutnya umur 40 ni. Apatah lagi umur 50, umur 60. Langit ni kita tengok hari-hari. Siang malam. Pagi malam, kalau kecek data gini, pagi petang lah kita tengok. Gapo kita nak royak sebenarnya dengan melihat ni. Kita royak selalu. Kalau boleh buat balik buah ni tak apa dah, padai dah. Panjang buat kecek ni, kalau kalimah ni boleh buat balik, buat amal selalu, sama ada siang ataupun malam, kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika kita sujud kan, maha suci Allah yang maha tinggi. Sifat Allah ni allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah menjadikan langit ni tinggi. Hari-hari kita tengok langit,
patutnya cuba kita istiqamah ke pandangan kita dengan pengetahuan ma'rifah kepada Allah, kerana dia ni menciptakan langit ni tinggi sungguh. Kita dengar sendiri saban tahun disyarahkan oleh para asatizah, para muallim, peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kehidupan di langit ni. Ada tingkatan dia. Ada kehidupan makhluk Allah. Adanya para awliya Allah, para nabi Allah hidup atas langit ni. Langit ni ada malaikat Allah, so ada nabi-nabi, para rasul Allah pun ada ni, tingkatan langit ni. Maknanya lepas ni tubik sepatah lah. Malam sekali. Kalau tak tubik 3 kali pun tubik sekali. Subhana rabbiyal a'la. Tengok langit. Tengok langit tu. Lepas tengok bumi, ayat ke-10. Ayat ke-10 bukan? Tak. Antara ayat 18 ke ayat 20 tu dalam surah Al-Ghasyiyah. Tadi Allah ingatkan kita bagaimanakah gunung Ganan ditegakkan. Bagaimanakah gunung Ganan ditegakkan? Tentulah satu kuasa yang azim, Al-Qahar, Al-Jabbar, yang maha perkasa. Allah ni maknanya gunung tu, dia ada pasak ke, ada foundation dia. Dia gunung ni sebenarnya dia hidup, dia bergerak sebenarnya, dia bergerak. Tanyalah, rujuklah, sila selidik bab ni. Dia gunung tu sendiri, walaupun dia bata, dia panggil apa tu, batu kapur dan sebagainya, dia ada pergerakan gunung tu sendiri. Dan azimnya Allah Subhanahu Wa Taala tu, bila kita tengok gunung Ganan, waktu kita rehlah ni, waktu kita rehlah, kita sebutlah Ya Qahar ko, Ya Jabbar ko, mana gunung ni kuat. Lepas tengok bumi, bagaimanakah bumi dihamparkan hari-hari tu. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimanakah bumi dihamparkan hari-hari pijak bumi. Mudah-mudahan makna dengan kita melihat dengan pandangan mata ma'rifah kepada Allah, ada nilai tambahnya. Jujur bumi ni baca gapo antara sunnahnya? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha besar, maha agung. Kerana ayat Allah dalam surah Hujurat juga pada ayat 20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ni ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Dan kita semua kena yakin dengan janji Allah. Insya-Allah malam ni, dan sebelum pada malam ni pun sebenarnya, amba sangka baik pada demo semua, ramai dah orang alim, orang yang mengetahui. Cuma praktikalnya, peluang kita ni nak guna pakai masa yang begitu terhad. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ni pun Tok Imam kena baca juga. Tok Imam kena bawa ketika solat isyak ke, ketika solat subuh ke, baca Tok Imam. Kena baca Tok Imam. Suratul Mulk ni baca berkala lah, baca berkala. Dan kita semua sunnah baca sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan Rasul akan baca di antara surahnya Suratul Mulk ini. Hamba sendiri dulu, Allah, nak baca, nak hafal lagi, nak baca panjang berasa. Maknanya panjang tu, 30 ayat tu. Tapi dia gini lah supaya budak-budak lah. Budak-budak ataupun orang belia dan sebagainya lah. Kalau dah biasa, basikal kalau tak biasa, motor kalau tak biasa, okay, kena cagar ni kaki. Kena cagar kaki dah. Bawa kadang-kadang dulu kita tengok bagi ambo 5 ke 10 minit yang terakhir ni kita nak buat khulasah dah, kesimpulannya. Maknanya dulu ambo sendiri dah tengok ayah dia bawa van ni kita sendiri bawa lah, curi bawa dia panggil.
Tapi kita tengok dulu perbuatan dia tu. Tengok dulu perbuatan. Tak tahu nak imbangi antara gia dengan apa tu? Minyak tu. Gia dengan minyak tu. Jadi caranya tekan gapo tu. Maknanya start engine dalam keadaan tu. Dengan ada gia selalu. Terus. Start tu ada gia selalu. Pasal tak pandai nak balancing antara gia dengan itulah tekan minyak tu. Jadi masuk ke gia dulu, masuk gia satu dulu. Kan bawa kereta ni start engine dulu baru masuk gia. Nah. Start engine dulu baru masuk gia. Kita ni mula-mula nak belajar tu Gohano nak boleh nak itu tak boleh. Dia mati gak gitu lah. Akhirnya buat fatwa sendiri. Maknanya masuk gia dulu start engine. Dia berganjok ke depan lah. Hak tu tak biasa. Kenapa? Tapi kalau biasa tengoklah. Tengok anak-anak muda kalau dah biasa subhanallah. Kalau tidak highway pun orang-orang muda kan mak motor ni subhanallah, kalau dah biasa dia menerak atas motor tu. Menerak atas motor tu, menerak subhanallah. Pasal tu dia biasa. Dia biasa. Sebenarnya menerak ni kita dapat detect lah pasal apa dia menerak ni. Jenis menerak ni kan. Ni bab tafakur juga ni. Rupanya manusia ni dia tengok. Ni ada kajian lah. Bab nak boleh ke menerak ni. Bab kelajuan ni. Dia tengok gotu. Dia tengok burung tu. Burung Raja Wali tu. Burung gapo dia panggil sini? Burung Raja Wali lah. Burung dia panggil apa tu? Hok muncul panjang tu warna biru tu. Burung Raja Udang. Kalau orang putih sebut kingfisher. Kingfisher. Jadi burung ni oleh kerana dia ni dikaji ni bukan ambil royak secara itu dah. Dia bila dia nampak habuai dia nak makan tu, dia daripada atas pohon ni dia landing tu laju. Lebih laju daripada Carl Lewis, Ben Johnson dengan Usain Bolt. Dia punya kelajuan tu, speed dia turun ke bawah. Dia punya laju. Apa orang mikir? Bila tengok manusia ni mikir, ni berkali, ni dia timbul idea. Kalau buat muncung, insya-Allah dia laju, kelajuan. Pasal muncung ni burung tu laju. Subhanallah. Tu jadi orang pun mikir sangka pun budak-budak pun. Tak usah budak-budak, sebelum budak-budak tu jadi dia orang dewasa dia main mikir, akhirnya dibuatnya gitu. Kan nak nombor lagi, tengok Usain Bolt lagi. Dia bukan lagi tegak gitu, lambat siapa. Dia akan cenderung gitu nah. Orang nombor basikal dia akan tunduk. Dia nombor termasuk nombor motor tadi dah. Kereta api abang, ayo. Kereta api lambat siapa mel dululah. Boleh lambat tu siapa tegak dia. Pada tu tegak. Tapi kalau pada tu muncul pada tu kereta api laju ETS nulah. Kuala Lumpur tu, Jepun dan sebagainya, jadi muncul panjang tu cepat siapa. Pasal tu tadi maknanya dia tidak risiko untuk menghalang angin tu, maknanya dia menguraikan risiko tu, akhirnya dia terpol laju ke depan. Rupanya sifat ada berkaitan dengan suratul Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Subhanallah. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang terbang dia mengembangkan sayap kemudian mengatukkan sayapnya. Melainkan siapa yang menahan mereka tu? Melainkan illa rahman, sifat pemurahnya Allah. Sifat pemurahnya Allah. Lepas ni kita tengok burung, kita kata gapo? Ya Rahman. Kerana hak boleh terbang ke burung ni sifat pemurahnya Allah. Dan bukan tengok burung saja, tengok kapal terbang.
Tengok helikopter. Tengok air hutan terbang. Air tik terbang. Ya Rahman. Sifat pemurahnya Allah. Besi boleh terbang di udara. Besi juga boleh terapung di lautan. Berat tu kapal tu. Naik sampai cruise tu sampai 4,000 orang boleh naik atas kapal cruise. Nah, kapal lah. Ada kereta boleh naik, ada jet atas kapal perang USSR dan sebagainya. Sifat apa tu? Sifat Ar-Rahman. Allah bagi peringatan bagi golongan kafir. Jadi kita yang beriman apatah lagi lepas ni, saja je markah free. Gapo hak terbang? Ya Rahman, pemurahnya-Mu ya Allah. Jadi cukuplah berkali. Nah. Jadi cukup dah malam ni. Boleh buat klik belakang gapo hak boleh malam ni. Jadi tasbih, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ya Rahman, termasuk Al-Hakim, ya Hakim. Tengok langit ni sifat dia Al-Hakim. Sifat maknanya maha bijaksana ya Allah sesuatu kehidupan kita. Dan akhir cerita pada malam ni, tadi Allah ingatkan saya dan kita semua, Dia menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu, siapakah yang lebih baik amalnya. Dialah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ini ayat hakikat tentang kehidupan kita. Peluang di depan mata saya dan kita semua, sama ada tuan-tuan dahulu ataupun saya kemudian. Nah, siapa yang nak pergi dulu? Tuan-tuan dululah. Tuan-tuan dulu, saya kemudian. Sama ada begitulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan siapa pergi dulu, maknanya orang yang bijaksana, dia menyediakan bekal untuk negara akhirat. Jadi saya ucap syabas di sini adanya wakil anak muda ni 3-4 orang ni, termasuk tengah homo mata, termasuk ayah-ayah semua, masya-Allah bergabung. Bergabung antara sayap kanan dan sayap kiri muslimat kalau ada, suburkan majlis ilmu dan santuni ahli keluarga kita. Maknanya kita kena bijaksana menyampaikan mesej agama ini, termasuk maknanya siapa lagi? Maknanya ahli keluarga kita, anak kau, menantu kau, cucu. Termasuk siapa lagi? Maknanya sahabat kita, termasuk sahabat WhatsApp kau, sahabat Facebook kau, termasuk jiran kita. Dan kalau kita kena belanja, kali ni kalau kita kena belanja, biarlah habis. Biasa bawa breakfast pagi tu biasa bawa berapa ya? 5 riyal, 7 riyal je. Cekera kita dah. Acu gagah sikit bawa 10 riyal. Tidak pun kita bayar air hok demo minum. Nampak peluang apa tu? Peluang buat amal ya Allah. Kalau hok minum tu dia faham molek itibak sunnah. Ni buah akhir sekali. Mudah-mudahan bercambung. Kalau hok minum tu tiba-tiba dia itibak sunnah. Ni praktikal selalu. Bila-bila nak minum ni. Biasanya ada tukar bubuh air ni. Tak apa. Alhamdulillah ada dia ni. Jadi kalau hak minum tu, kita duduk warung ke duduk kedai, tiba-tiba kita cekera, maknanya kita gagah dia sikit, kita bayar air dia. Tiba dia minum ikut sunnah. Bagaimana sunnah? Bismillah. Bismillah ni Alhamdulillah. Bismillah pula. Alhamdulillah. Bismillah pula. Bismillah. Alhamdulillah. Orang yang kita belanja ni tiba-tiba dia beramal dengan sunnah. Sunnah fi'li, perbuatan Nabi minum cara kaedah minum Rasulullah. Dan selama ni kita ingat minum ni tak apa lah, ikut mu lah nak minum lagu mana asal masuk. Rupanya minum ikut sunnah ni, Syekh Sya'rawi menyatakan siapa yang beramal dengan itibak sunnah, fi'li perbuatan Nabi dengan 3 kali bismillah, 3 kali sebut alhamdulillah, hamdalah, maka selagi mana air dalam perut dia tu ada, selagi tu air ni menjadi satu wasilah, dia terhijab daripada melakukan maksiat kepada Allah.
Nampak? Acu praktikal malam ni. Dia suruh orang tino. Kalau ku nak kucai pun, kucai kok tu. Anti clockwise. Ikut pusingnya tawah. Cucu saya lah maknanya. Sejak dia tengok tok dia buat, maknanya dia pusing. Apa pusing gitu tu. Kita pun sebut pusing ikut tawah lah. Fitrah Allah jadikan alam ni pusing ikut tawah. Matahari, bulan, bintang, gapo ni semua termasuk aliran jantung ni dia pusing ikut tawah. Kemudian maknanya tu lumba lari, lumba basikal pusing ikut tawah juga. Lumba lari di stadium tu dia pusing ikut tawah tu. Tu puting beliung hok laju dia pasal dia pusing ikut tawah. Ni seni Allah. Dia jadi pusingnya tawah ni. Jadi bila mana harus bagi kita pusing kaca air tu, jangan biasa kita buat gitu ada. Pusing ikut tawah. Air tu jadi selera molek minum. Jadi air penawar pula. Bismillah lah, cuma syarat ni ikut makna tasdik dalam hati kita, iman kepada Allah dengan nama-Mu ya Allah. Maknanya banyak kala kita kena kembali kepada fitrah. Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Faham kau tidak demo ni, wallahu a'lam. Tapi hamba tengok nampak faham lah. Pasal orang biasa dengar ni, dia nampak air muka tu cerah masa depan insya-Allah. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan apa yang baik itu tentulah ilham yang baik daripada Allah. Yang kurang itu kelemahan saya dari segi menyampai. Namun demikian kita semua diuji Allah dengan masa yang baki dalam hayat kehidupan ini untuk kita guna pakai sebaiknya peluang yang sangat bernilai, dan kita tambahlah amal kita dengan amal ketaatan, amal yang soleh-solehah, tahap takwa dan ikhlas sungguh beribadah kepada Allah insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam.